5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, kita serah pada moderator. Alright. Mohon murid-murid duduk diam. Diorang tak tahu nak pilih kat tempat Pilih mana kursi nak masing-masing. duduk. Okey. Kursi kuning pun boleh duduk. Alright. Okey. Alright, Cikgu Rani silakan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam Okey. Terima kasih hari ini kita bersiaran dalam bilik tutoran KMKK 19. Okey. Dan kalau kita perhatikan dekat sini ada 18 orang lah. Dan sebelum kita mulakan kita cek dulu. Okey, selesakan diri Okey, kita anggap ni sebagai tutoran untuk kita memulakan kelas. Okey, kelas PDPR bersama dengan pelajar kita lah. Dan features yang kita gunakan di sini adalah QMOSpace, KUMOSAPACE lah. Okey, dan seangkatan dengan QMOSpace di sini adalah sebenarnya ada features lain lah Macam saya cakap tadi adalah kita ada lagi gather.town. Okey, tapi untuk hari ini kita bersiaran gunakan QMOSpace lah. Okey, so far okey ke? Boleh dapat tempat masing-masing ke? Dan ini adalah view dalam classroom yang kita create lah. Okey, nampaknya semua dah duduk sesenyap di situ. Okey, bagi sesiapa yang menggunakan laptop ataupun handphone di bahagian paparan di sebelah bawah. Okey, cikgu boleh tengok yang di sebelah bawah sekali. Kita sekarang nak terangkan tentang dia punya features ataupun dia punya icon satu persatu lah, supaya untuk memudahkan kita gunakan dia nanti. Okey, untuk yang bahagian bawah sekali belah kiri, dia ada chat. Di situ kita boleh menaip lah sebarang ni ada mesej kat sini, kuat berjalan-jalan macam tu. Kumu akakumanku macam-macam lah. Okey, so boleh tulis di situ macam biasa. Dan di sebelah chat tu dia ada people, kita boleh chat lah. Student kita masuk, sekian-sekian nama, kita boleh scroll tengok lah. Okey, and then kita juga ada kamera on and off, mikrofon juga sama. Broadcast ni kalau kita dah nak live stream lah. Okey, and then kita juga ada button present. Button present ni lebih kurang sama lah macam kita contoh, macam kalau kata kita gunakan Google Meet, kita nak share screen, dia samalah present. Okey, dan exit room saya tak nak tunjuk lagi. Okey, dan di sebelah paling kanan dia ada dua button dekat sana. Boleh nampak tak? Anyone can respond? Boleh nampak button apa kat sana? Kanan bawah sekali. Ada apa? Boleh nampak tak? Dekat sebelah kanan bahagian bawah sekali kita ada map. Okey. Setting dengan Setting dengan map. Bagus pun. Unit peperiksaan ni memang bagus pandai pun. Okey, kita ada setting dan kita ada map. So kalau yang paling sebelah kanan sekali kita ada map. Map ni kalau kita klik, kita akan nampak paparan secara orang kata menyeluruh lah dalam classroom tu. Kalau kita tak klikkan map tu, kita hanya nampak kawasan persekitaran di mana kita berada. Okey, so kita akan nampak seolah-olah macam kita zoom in, zoom out lah untuk yang map ni. Okey, peta dia. Okey, di bahagian setting, kalau kita tengok bahagian setting kalau kita klik di sini akan ada, okey, di sini akan ada features kamera. Kita boleh pilih lah kamera apa yang kita nak. And then microphone juga samalah pemilihan mengikut yang apa yang kita gunalah. Okey, sound alerts ni, play sound when someone enters ni yang doorbell tadi lah, bila orang masuk je dia akan bunyi. Maksudnya kalau kata kita tengah tengah briefing student kat bahagian depan. Sebab biasanya kita akan duduk di bahagian depan lah.
Okay, macam face to face, kita akan duduk di sebelah depan. Kita akan dengar student masuk. Ding dong, ding dong. And then dia ada tulis kat situ macam contoh tadi Husaini entered kan, has entered. So kita tahulah. And then play sound for new message, dia akan bunyi. Okay, untuk mesej lah yang ini click to move mirror videos ni ada. Okay, sekarang kita pergi pada audio range. Nampak tak? Yang ini antara feature-features yang penting lah. Okay, sebab boleh nampak ke cikgu? Saya panggil cikgu boleh Di bahagian setting, kalau kita klikkan di sana, dia akan keluar di sebelah bawah sekali ada audio range. Nampak tak? Tapi kalau logiknya Nampak tak? Sorry? Ada soalan ke? Boleh tak? Dekat bahagian setting, bahagian bawah sekali dia ada audio range. Okay? Audio range ni ada apa nak tanya? Nampak. Okey. Okay Okay, audio range ni sangat penting lah sebab kalau kita setkan, okay, kalau macam sekarang ni saya tengah setkan entire room. Ni saya tak share screen saya tak share nak tunjuk apa yang saya buat sebab masing-masing boleh klik dekat button bawah tu je. Okay, that's why saya tak tunjukkan lah untuk present tu. Kejap lagi kita akan tunjuk lah present. Okay, entire dia akan keluar kat sini bila kita klik dia akan ada quiet. Okay, maksudnya kalau kita pilih quiet, kita cakap lah macam mana pun orang tak akan dengar. Okay, dan normal. Okay, apa jadi kalau saya klikkan normal? Kita test tengok. Okay, kita tutup Okay, kalau saya klikkan normal di sini, hanya student ataupun hanya pelajar yang duduk di lingkaran bulatan saya sahaja yang akan ada yang akan dengar apa yang cikgu dia cakap. Tapi jika sekiranya dia berada di luar, okey, saya present ni bagi nampak lingkaran saya tu. Sekejap kita broadcastkan dia. Okey, ni saya tengah share screen Okey. Sekejap dia loading. Dia akan keluar dekat paparan handphone ataupun laptop kita. Okey. Sebagai peserta tu dia akan ada satu features dekat sini Kalau macam saya dia akan ada kat sini dan boleh gerak lah. Okey. Yang ni saya tengah share screen dan kita boleh nampak masing-masing ada satu lingkaran bulatan. Betul tak? Nampak tak? Satu lingkaran di sini. Okey, kita duduk dalam circle di sini. Okey, katalah kita gerak sikit ke sini. Okey, sini Okey. Saya duduk kat sini. Okey, jadi sesiapa yang duduk luar daripada range ni, dia tak boleh dengar lah. Ini yang kita kata tadi pemilihan range kita untuk setkan student untuk buat tutorial tu. Mungkin kita tak nak group sebelah dengar apa yang kita bincang dengan group pertama. Okey, kita nak group pertama sahaja yang dengar apa yang kita discusskan. Kita boleh buat dalam bentuk range lah. Okey, maksudnya di sini mungkin Syamizam tak akan dengar. Okey, yang duduk jauh daripada kita dia tak akan dengar lah. Kalau dia nak dengar dia kena datang dekat. Okey, itu di bahagian setting untuk dia punya audio. Okey, masalah ni timbul bukan apa tau. Sebab ni kita cerita daripada pengalaman lah. Ada cikgu yang menggunakan QMO Space. Okey, dan kebetulan waktu tu ada pemantau masuk duduk di sebelah belakang. So dia pukul kat saya. Dia ada orang tak dengar. Oh ya ke? Sekejap mungkin duduk luar daripada lingkaran tu dia tak akan dengar. Okey, kita pergi pula pada yang loud. Okey, kalau loud ni, okey, lingkaran dia akan jadi lebih besar. Maksudnya lebih luas lah. Lebih jauh kedudukan orang tu. Tapi as long as dia duduk di dalam lingkaran, dia akan dengar. Okey. Sekejap sebab saya cakap orang yang duduk di luar tu dia tak dengar. Sekejap, saya kena pakai entire balik.
Okey, nak selamatnya kita gunakan entire lah. Pilih yang bahagian bawah tu entire room. Okey, sini pergi dekat setting. Okey, kita pilih entire. So dia akan ada entire balik lah. Boleh ke? Boleh dengar balik any respon? Boleh dengar balik Sebab kita dah setkan dia sebagai entire room. Jadi apa yang kita cakap boleh Tadi mungkin ada yang dengar, mungkin ada yang tak dengar. Kalau dia duduk jauh daripada lingkaran bulatan tu, dia tak akan dengar lah. Saya stop present sekejap sebab dia akan cramp kalau kata ada yang gunakan handphone. Okay, dia akan crowd sikit lah kita punya paparan pada handphone tu. Okay, yang seterusnya okay, ni masalah-masalah yang timbul lah waktu kita settingkan pada audio kita. Apa jadi kalau kita setting dalam lingkaran tersebut tadi kan? Okey, tadi dah cerita sedikit tu kalau kata ada pemantau dia nak masuk untuk pantau kelas kita mengajar. Okey. So kita terlupa untuk settingkan sebagai entire room. Pemantau duduk di belakang kelas. Biasanya macam itulah kan kalau face to face ni. Okay, bila dia berada di sebelah belakang, kita terlupa nak setkan dia sebagai entire room. So, pemantau kat belakang dia tak akan dengar. So, dia kata, cikgu ni tengah buat apa ni? Oh, cakap pun tak dengar. Okay, so advice-nya sentiasalah kita checkkan kita punya keperluan untuk setting lah. Audio paling penting lah. Okay, dan untuk kamera, kalau boleh kita on-kan lah supaya nampak, orang kata apa, nampak lebih orang kata jelas lah, kenal siapa dia student kita tu. Berbanding dengan kita just kita tutup kamera, yang akan keluar adalah paparan nama depan ataupun 2 nama, 3 nama singkatan dia lah. Okay, so kalau nampak gambar tu dia lebih menarik lagi lah. Okay, ada apa-apa tak nak tanya setakat ini? Saya dengar tak? Dengar? Clear? Okey, tadi cakap tak dengar. Oh ya ke? Okey. Saya reset balik handset saya. Ya. Okey, masalah, terima kasih Okey, antara masalah yang timbul lah semasa kita gunakan QMU Space ni kadang-kadang bila kita nak cakap orang tak dengar ke, semua dah setting dah entire room. Kita keluar dan masuk balik lah. Tu mungkin ada gangguan dari segi line lah. Tu perkara biasalah keluar masuk tu. Jangan bimbang, student kita dia tak keluar punya. Dia akan duduk dalam tu ataupun dia tak duduk di situ tapi dia berkeliaran di luar. Sebab kita ada sediakan beberapa room yang menarik. Kita ada kafe, kita ada pool, kolam, kita ada tepi pantai dan sebagainya. Okey, yang ini adalah features dalam classroom bagi siapa yang baru masuk tu. Setakat ni rasanya tak ada apa-apa nak tanya Boleh kita teruskan. Sebelum tu saya cek dulu ada sebarang chat. Okey, tak ada Okey, setakat ni boleh ke? Kalau nak minum pun boleh, tapi pastikanlah kita guide student kita jangan terlampau berkeliaran. Sebab bila dia orang berkeliaran, bila kita tengah present tu macam kita present kita nak ngajar tu, kita bukan bercakap macam ni kita akan present slide tu, nanti dia orang tak pay attention. Dia seronok merayau, boleh minum, berlari-lari. Dalam ni kelas mungkin dia agak kram sikit. Tapi kalau kita bawa dia ke satu room yang lain yang lebih spacious di sana, mungkin dia lagi teruja lah. Sebab ni pengalaman student saya, dia masuk sejam, dia lajak sampai 2 jam. Dia duduk bukannya duduk bincang ni, dia kata ni macam mana, teruja agaknya. Sebab saya pun baru lagi guna dalam minggu lepas buka sekolah ni. Dia memang feedback memang seronok lah. Tapi kalau untuk ini untuk panduan cikgu lah untuk yang tutorial mungkin boleh lah. Tapi jika sekiranya topik cikgu pada hari tu agak berat, contohnya agak berat ataupun PDPR kita hari tu adalah tajuk pengenalan, baru nak masuk. Sepatutnya pengenalan ni kena emphasize kan lah, perlu di concentrate kan. Rasanya tak berapa nak
sesuai lah. Bukan tak sesuai dari segi presentation, tapi tak sesuai dari segi student suka berkeliaran. Dia tak pay attention. Tu atas cikgu lah. Cikgu kontrol kelas macam mana. Okay. Untuk kelas saya pula, kelas untuk light-light, untuk kita bincang apa yang dia dah buat dalam flip classroom dia. Sehari sebelum masuk kelas, itu kita bincang dalam kelas secara santai. Mungkin sesuai sangat lah. Ini pun terpulang pada cikgu lah. Atas budi bicara cikgu rasa kalau okey, teruskanlah. Kalau tak okey, kita boleh je. Ini untuk santai-santai. Mungkin sekali, 2 kali cikgu boleh lah bawa student. Sebab kadang-kadang kita ingat student tu dah remaja, dah dewasa. Kadang-kadang budak yang remaja dewasa ni pun dia nak juga something new. Okay, something yang fun. So kita boleh lah bawakan, boleh record ke? Okay. Bagus soalan. Soalan cepu emas semua. Okey, sebelum tu saya teruskan lagi. Okey, jika sekiranya kita nak ubah posisi kerusi meja dalam ni, macam mana kita nak buat? Okey, saya tak share skrin boleh ke? Sebab bila saya share sekali lagi, paparan cikgu nampak cram sikit. So masing-masing kita berada di hadapan ni hadapan skrin kita masing-masing. So kalau cikgu perhatikan di sebelah paling kanan cikgu, okey, paling kanan yang ada dalam square color kuning, yang ada macam spanner tu, spanner dia ada edit. Okey, di sana kalau kita edit dia, okey, contoh saya edit. Sekejap dia tengah loading. Okey, di sini dia ada cikgu klik tak nak tanya? Kalau cikgu tak klik, saya terpaksa share skrin dia. Sebab saya hope cikgu masing-masing akan hands on lah. Untuk klik button edit, tengok kan. So dalam edit ni dia ada cikgu klik ataupun tak klik. Nak tahu tu je. Ada respon. Tak boleh klik. Tak boleh klik Okey, saya tunjuk. Tak boleh klik. Okey. Saja je. Kita nak tengok macam mana. Suruh test dulu. Okey, tengok apa yang berlaku kan. Okey. Boleh nampak saya dah sharekan skrin di sini. Okey, saya klik button edit tadi. Paling kanan yang color kuning tu, dia ada button edit. So bila kita edit, siapa yang boleh edit sekejap lagi saya akan cerita lah. Okey, edit. Di situ dia ada customize room. Dia ada floor. Maksudnya floor ni kalau saya tak suka, sekarang ni nampak dia punya floor dia adalah seolah-olah macam parquet. Betul tak? Okay, katalah nak ubah dia ke tak naklah parquet, nak dia jadi grass. Okay, so kita boleh editkan dia jadi grass lah. Kita ni sekarang dah jadi paparan lantai kita seolah-olah ada rumput. Nampak tak? Atau tak jadi? Boleh nampak? Nampak. Hijau. Kita boleh edit. Siapa yang boleh edit? Host tu dalam kelas hari ni saya lah. Cikgu dia kan. Dan ada seorang lagi yang boleh edit. Sekejap lagi saya bagi tahu. Okey, ceramic tiles kita boleh pilih lah. Okey, itu untuk floor. Okey, back to ni tadi. Okey, ni kalau kita pilih macam ni lah. Ikut cikgu lah. Okey. So, ada flooring dan kita ada seating. Seating ni dia ada kerusi lah. Bean bag, chair, apa-apa saja. Dia keluar lambat sikit sebab dia tengah loading ni. Okey. Kerusi pun kita boleh import masuk. Okey. Kalau kita tak nak yang sedia ada, kita buang, kita gantikan. Ni dia punya seating lah. Boleh nampak nak kerusi jenis apa? Nak bulat, nak apa? Semua boleh. Nampak boleh nampak ke? Cara cikgu nak ambil seating tu, cikgu klik di situ, cikgu just drag, bawa pergi ke tempat yang cikgu nak sahajalah. Okay, so dia boleh pergilah. Okay, and then dia ada banyak features dia. Kalau kita nak tengok, ada tables. Okay, cikgu boleh explore dekat bahagian edit nanti. Okay. Okay, ada banyak lagi di sebelah bawah tu. Okay, kita tengok yang bahagian ini furnitures lah.
Kalau yang lain, okey, kita ada plants, ground, kita ada rugs, activities. Kita tengok dekat activities sikit. Okey, di bahagian activities, okey, kita boleh buat pemilihan lah kalau kita nakkan chess, whatever lah untuk student lepak-lepak, santai, boleh lah. Chess ni adalah chess online lah. Okey, ada cooler, espresso machine, kita ada piano yang berfungsi cikgu. Bila kita klik dia akan berfungsi. Okey, kita ada YouTube punya screen yang ni kita boleh masukkan dalam kelas kita dan kita boleh setting dia. Boleh Boleh cikgu? Boleh. Okey, dan bahagian last sekali adalah bahagian yang agak menarik jugalah, custom. Okey, custom ni dia lebih kepada kita nak masukkan gambar, image dalam bentuk URL ataupun kita nak masukkan link-link yang bersesuaian untuk bagi ke student kita lah. Kita just masukkan dalam kelas kita dan student kita boleh access dalam kelas tanpa dia keluar ke mana-mana lah. Okay, custom. Sekejap dia tengah loading. Okay. Di bawah custom dia ada 4 features kat sini Custom image. Okay, ada Giphy and then ada sign. Sign ni kita boleh createkan selamat datang, whatever lah, terima kasih, macam tu. And then custom link ni tujuan dia macam cakap tadi lah, kita boleh masukkan URL. Okay, link URL. Link URL tu untuk kehadiran student dan sebagainya lah. Okay, kita close untuk yang edit. Okay, kita tutup Okay, tadi moderator kata dia tak boleh klik, saja minta dia klik kan. Sebab apa tau? Sebab dia bukan host. Okay, tapi jika sekiranya saya nakkan supaya moderator boleh klik, apa nak buat? Kita pergi kepada bahagian bawah tu button dekat bawah tu yang sebelah chat tu, dia ada people. Nampak tak people? Saya klik di sana. Okay, saya cari mana moderator. Mana moderator kita? Ni Syam Nizam. Saya klik kat dia. Saya promote to co-host. Saya klik supaya Nizam ni dia akan jadi co-host. Okay, bila dia jadi co-host, nampak? Dia dah keluar paparan co-host di situ. Dan Syam Nizam boleh demo, boleh tak tolong edit? Tolong klik button edit. Boleh. Boleh. Sebab kita dah bagi orang kata permission dekat dia supaya dia juga boleh edit. Anything dia boleh edit sama macam tugas host. Okay, mungkin keperluan berguna untuk monitor dalam bilik darjah kita lah. Okay, kita nak supaya ketua darjah tu, ketua tingkatan tu tolong nampak dia dah, bila kita bagi kebebasan macam tu, moderator kita dia tukar lantai, bahaya so pandai-pandai cikgu lah nak kontrol. Cuma kita terangkan awal lah, kita bagi tahu penggunaan dia macam mana. Boleh setakat tu? Am I going too fast? Okay. Kata pelan-pelan. Oh, Boleh, pelan. boleh. Boleh ke? Tak, boleh. Boleh. Tapi kami pelan-pelan boleh, insyaAllah. Sebab dia Aku explore duduk nanti. test berjalan kat tengah. Oh, okey. Cuma button-button kat bawah tu kita sendiri boleh orang kata apa, boleh explore lah. Cuma yang penting-penting tu saja yang saya tekankan untuk setting. Okay, untuk edit. Edit tu memang kita gunalah sebab kita nak masukkan link. Link kehadiran biasanya kita guna. Okay, so kat mana saya nak bergerak pergi? Okay, part yang paling best bila kita enter, orang kata apa, bila kita hadir je ke kursus paling best di situ. Ada sesiapa boleh respon tak? Cik Syaf? Ni masuk kelas nak tanya macam student tanya Sekali lagi tak dapat tangkap tadi. Okey. Apa dia? Bila kita attend bengkel ataupun apa kan, biasanya apa yang kita tunggu-tunggu di akhir sesi bengkel tersebut? Soalan cepu mas tu. Saya sekarang tengah berada pada
Nampak dalam skrin yang saya share, saya ada di round table yang color putih tu, kerusinya kerusi warna biru. Okey. Di atas table ni round table yang putih ni, dia ada link SPL KPM. Kita tunggu link SPL lah untuk isi kan. So kita dah sediakan link di situ. So peserta boleh klik link tersebut lah. Jika nak isi sekarang kan. Biasanya ni saya tunjuk contoh lah. Boleh nampak tak kat mana saya sekarang berada tu ramai dah tu datang kat situ Yus pun dah klik dah. Boleh isi terus lah ni adalah antara keperluan yang dalam custom tadi. Pada custom tadi dia ada link. So kita drag link tu masuk. Okay. Dan contoh saya bawakan satu contoh. Okay. Katalah saya nak. Okay, saya edit. Apa-apa pun kita kena edit. Okay, kita edit. Okay, edit. Kita pergi, saya pergi pada link tu. Nampak Dia keluar jari tangan tu kan. Okay, saya klik di situ. Dia akan keluar dekat saya kat sini custom link. Okay, URL kita kena masukkan dan teks kita tulis lah. Teks tu nak tulis apa. Okay, katalah tadi saya tuliskan link SPL KPM 25/9. Nampak So, katalah kita tambah sedikit dekat belakang tu KMKK. Kita tengok. And then kita savekan dia. Ajak pergi room lain. Okey. Nampak cikgu? Dia akan keluar KMKK kat bahagian yang kita edit tadi. Jadi cikgu boleh explore sendirilah. Boleh dah? Okey, itu antara link kehadiran. Okey, and then kita sekarang cikgu dah isi link kehadiran. Saya stop sekejap. Saya nak keluar daripada bilik ni. Okey, sebelum cikgu keluar daripada cikgu, tadi cikgu isikan link kehadiran SPL Okey, sekarang nak minta cikgu isikan satu lagi. Okey. Yang ni wajib lah. Ni untuk okey, isi pada akhir sesi. Cikgu klik pada. Boleh dengar tak? Okey ke? Okey, kalau cikgu dah isi link SPL KPM tu, okey, kita boleh pergi dekat welcome tu. Dekat bahagian bawah sekali tu, okey, sebelah present, okey, ada exit room. Cikgu klik button exit room. Jumpa tak? Any respon? Okey, check dia kata apa kat situ. Oh, line teruk. Malam agaknya kot. Line dia agak teruk sikit lah. Okey, boleh sekejap lagi kita keluar ramai yang tak tahu nak pi ke mana. Tak stabil. Exit kita exit. Semua kita exit. Tahu jalan nak keluar Okey, saya exit sekarang. Sekejap. Okey, kita exit. Kita pergi cari kafe. Okey, kita cari kafe. Cikgu jumpa kafe. Okey, kita masuk kafe. 2 orang dah masuk di kafe. Okey, kita masuk kafe. Kita setting audio dulu. Okey. Pilih entire room. Okey, alhamdulillah seorang peserta dah sampai dah masuk dah. Okey. Welcome. Masuk. Other rooms. Kita check
Puan Zakira dah masuk. Okey, other rooms ramai lagi yang masih berada di bilik tutoran 19. Kita boleh check lah. Kita boleh check. Okey Syah, Cik Syah boleh masuk. Ini kafe lebih santai lah. Moderator kita pun dah sampai. Mendonat. Okey, Banyak donat ni. biasanya kalau kata kita punya kelas tu agak lama, kita nak break sekejap kan, kita bawalah budak kita ke kafe. Ataupun tadi ada bilik juga yang kita sediakan 2 in 1. Kita buat kafe dia dan kita buat bilik secara PDPR lah. Sebab kita tak nak budak kita terlampau berkeliaran. Okay, so nak bagi dia orang keluar sikit daripada classroom tu, bawalah datang ke sini. Dia orang boleh bersembang, berbincang dengan dia orang jugalah. Okay. Dan tadi kita daripada room 1 bawa masuk ke kafe, kita boleh check sama ada lagi tak yang masih di room bilik tutoran tadi. Nampak gaya macam semua dah keluar. Semua dah masuk sini. Okey, semua dah keluar. Okey, semua dah keluar. masa pun dekat nak tamat. Okey, buka soalan. Kat dalam bilik ni pun macam boleh mengajar tak? Kalau bilik ni macam tak? Boleh. Macam nak apa? Presentation ke apa? Boleh, Boleh. cuma kita edit lah. Katalah kita nak masukkan YouTube, kita pergi edit, kita masukkan apa features yang kita rasa sesuai untuk kita punya sesi PDPR tu nanti. Hari tu saya bawakan dia orang pergi ke tepi pantai. Okeylah juga dengar apa tu, air laut kan. Dia ada sound, ada music semua ni. Hari ni tak dengar music sebab tak ada bawa piano apa semua kan. Ada juga piano kan. Dia ada banyak room cikgu. Contoh katalah cikgu nak buat kelas cikgu ada 60 orang. Sedangkan satu room boleh masuk hanya kapasiti dia adalah 30. Jadi cikgu nak buat macam mana? So cikgu divide lah. Cikgu pilih masuk dalam bilik 1, bilik 2. Okay, dia duduk dalam, dia contoh macam kita breakout room lah kan. Dalam Google Meet apa semua tu, dia ada breakout room. Barang donat. Maksudnya Kak Ani macam maksudnya Kak Ani macam yang kelas-kelas macam saya nampak tadi beach apa semua tu kan. Maksudnya yang tu macam background room lah kan. Tapi macam kita duduk kat kafe, kalau budak tu dekat kelas tutoran dia tak dengar lah kita cakap apa. Sekejap. Saya keluar, saya cakap di bilik lain. Sekejap lagi tolong respon. Boleh tak kita demo? Boleh nak? Sebab hari tu saya cakap budak tak dengar. Sekejap saya keluar. Sekarang ni duduk dekat 5 Ibnu Sina. Tengah bercakap. Okey, patah balik. Okey, tak apa. Okey, kita masuk balik kafe. Tak dengar kan? So, arahan cikgu kalau kata student duduk dekat breakout room tu, cikgu kena keluar masuk bilik dia lah. Cikgu bagi arahan. Itu. Okey. Okey, dekat bahagian atas, sekejap features yang agak penting juga ni. Okey, dekat bahagian atas sekarang saya sedang share screen dia. Sekejap Okey. Bahagian atas. Nampak tak? Sekejap dia tengah loading. Macam berat sikit Okey. Atas. Nampak dekat button. Okey, saya gerak pergi ke share tu. Saya nak nama kita tu kan ada button share kat situ. Okey, kat sini kat sini share. Bila kita klik share, nampak Bila kita klik share, okey, dia akan keluar apa tahu cikgu? Dia akan keluarkan share ataupun share room. Okey? Dia akan keluar share space atau share room. Cikgu nampak tak? Boleh nampak kan kat paparan tu? Tadi yang saya bagi link tadi tu adalah share room. Maksud dia bila kita bagi share room punya URL dia,
cikgu klik, cikgu terus masuk ke bilik yang dimaksudkan tu. Tapi kalau kata cikgu share space, dia akan keluar www.qmospace.com/nama kita lah, kita bubuh nama apa kan. Dia akan masuk ke sini. So dia terpaksa cari kita berada di mana. Nampak tak? Boleh tu boleh. Cumanya kita tak nak pelajar tu tersesat. Kejap lagi dia kata, cikgu ada kat mana, link saya klik tak ada siapa pun. Dia masuk bilik salah. Itulah antara features share space dengan share room. Boleh yang ni Okey. Okey, boleh itu untuk share lah, untuk share link. Kita boleh masukkan contoh tadi Cik Syah tanya kan nak buat kelas apa. Kita boleh masukkan lah video ke, kita boleh letak kat tepi sini. Ikutlah kreativiti masing-masing. Kalau kat sini nampak caranya macam dia orang banyak melilau ni, dia orang banyak cari makan. Kan? Pandai-pandai cikgu handle lah. Okey, ada apa nak tanya ke? Rasanya You bagaimana you? Apa lagi And then kalau kita nak zoom in, zoom out pun ada. Dia ada button plus minus kat situ. Boleh cikgu boleh zoom in. Okey. Katalah sikit lagi boleh ke cikgu? Boleh ke? Boleh lagi boleh. Boleh Boleh. Katalah. Saya seorang dia respon. Ketua Raja. Okey, contohlah cikgu katalah sebab tadi tak ada share apa tau, tak ada share bahan slide apa semua tu. Sekarang ni katalah kita nak share. Kita nak share bahan kita. So kita akan share, dia akan keluar. Okey, cikgu boleh nampak apa di skrin yang saya tengah share di situ? Apa tajuk dia? Projek analisis utilitarian. Cikgu juga boleh share macam biasa. Okey, cuma paparan dalam QMO ni dia agak kecil lah kalau student pakai gunakan apa? Orang kata apa? Handphone kan. Ni cikgu boleh ajar macam biasa ni. Cikgu boleh conteng apa segala bagai lah. Okey. Boleh tengok. Ni PowerPoint biasalah. Okey. Kak Ani. Ya. Kak Ani nampaknya PowerPoint ni besar lah macam biasa. Kak Ani nampak tak kita orang dalam kelas? Nampak saya guna 2 skrin lah. 2 monitor. Satu yang kita present. Satu lagi monitor yang nampak student lari-lari itulah. Amat perlulah sebab dia macam Ya, dia macam Google Meet, macam dalam StreamYard YouTube pun sama juga. Kita perlukan another screen lah untuk kita monitor. pantau. Monitor kena, sebab kita nak tengok budak bergerak ke mana. Sebab dia orang tak akan pernah hari tu kan, dah habis je kita tutup slide kita, dah tutup sharing apa semua kan. Semua dah tak ada dah. Tadi berkumpul kat depan. Pergi mana? Kita lepak kejap dekat kafe. Dia jadi macam tu. So kalau ada nampak tu kita boleh kontrol sikit lah. Tu cakap tadi orang kata apa, sekali-sekali tu boleh lah. Cumanya kalau kerat tu kerja kita tak jadi jugalah kan. Sekali-sekali tu boleh lah. Untuk orang kata macam discussion yang light-light, bawa pergi tepi pantai. Nanti cikgu explore kan, dia jadi macam edited, macam mana nak create room. Dia sebenarnya lagi banyak cikgu explore, lagi macam-macam cikgu nak create dalam kelas tu. Cuma yang penting link kehadiran, cikgu dah tahu dah macam mana. Cikgu tahu macam mana nak masukkan link YouTube supaya YouTube tu boleh jalan dalam classroom cikgu. Okay. Dan cikgu juga boleh masukkan image pastikan dalam bentuk URL lah. Okay, sebab dia semua guna URL. Okay, rasanya setakat tu dulu. Ada lagi Q&A? Tak ada dah. Okey, kalau tak ada saya rasa macam dah terlajak-lajak laris dah tu. Saya serahkan kembalilah ke moderator kita dalam kafe ni. Okey, kejap tutup mic. Okey, minta semua kumpul kat sofa dekat saya tu. Saya nak ambil gambar sekejap. Cikgu Rohani pun sama, duduk kat sofa. Duduk kat sofa. Duduk dekat saya tu. Duduk kat sofa dekat saya ni.
Dekat saya. Mai. Use. Azrul. Duduk dekat kertas tu. Sini. Okey, sini. Mai. Acia. Duduk makan lagi Mai sini. Mai sini. Dekat sikit. Kumpul. Ada sofa kosong lagi. Ada siapa lagi Siapa duduk Mila lagi? Mana Nizam? Orang Nizam semua. Ha? Semua 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Dah tinggal 10. Mana ada lagi pergi mana ni? Mungkin lain kot. Pergi pantai. Pergi pantai. Okey. Saya Kita check kumpul sekejap. ada ke dia orang pergi pantai. Saya nak ambil gambar dekat kafe. Nizam ada dekat waiting room. Zack mana dekat sikit Zack. Okey, duduk dekat sini. Okey. Dia macam ni. Saya buka yang ni Kumus Space. Kadang-kadang you all buka tutorial especially lah, kadang-kadang boring budak-budak. Kita dibuka buka semua, kita duduk cakap seorang, kita tak tahu budak-budak tu buat apa. Jadi ini alternatif saja lah. Jadi bukan boleh kerap sangat buat tutorial, memang tak jadi ngajak. Buka yang ni you just cakap, tapi you punya audio tu kena wide lah. Jangan audio range dalam circle tu. Bila dalam circle hanya yang berdekatan dengan saya saja dengar. Kalau kita range dia satu entire tu, dia satu bilik tu boleh dengar. Jadi bila dia orang masuk ni, bagi dia perbebas lah, boleh bergerak apa semualah. Contohnya macam saya ni kan. Ni saya pergi ni gelas ni, kalau tengok kat saya, gelas saya dah kosong dah. Saya ambil kat sini. Saya tambah air. Saya klik dekat meja tu, tu air saya penuh balik lah. Itu cara nak minum lah. Jadi kita boleh tengok budak tu buat apa, minum apa semualah. Jadi tutorial tu boleh lah bincang sambil bersantai. Yus mai dekat saya, dekat sofa ni, mai dekat sikit. Sebab saya nak ambil gambar. Jadi bolehlah untuk menghilangkan stres pelajar. Kadang-kadang boring sangat duduk dekat Google Meet, Microsoft Teams kan, duduk kotak-kotak tu semua. Jadi bila duduk dalam keadaan macam ni, orang kata apa, release lah tension sikit. Cuma kita pula akan tension sebab budak-budak berkeliaran. Macam contohnya macam Azrul tadi kan, dia pusing sampai depan sampai belakang apa semua. Okey, macam tadi classroom ada YouTube. Jadi you all boleh letak YouTube. Tapi YouTube tu agak mengganggu kalau kata pelajar tak boleh nak. Cikgu Rohani tolong tutup mic set. Okey, bila YouTube tu kalau tak pandai kontrol, dia akan play sentiasa. Sebab tu kita dengar double. Jadi kalau nak bubuh link pun boleh, tak bubuh pun tak apa. Dekat classroom tadi ada whiteboard, pelajar boleh tulis juga. Dia macam biasa jugalah, boleh tulis apa semualah. Jadi ni Azrul duduk kat sofa. Okay. Kemudian so boleh lah macam you all nak main games ke, okey, lelaki belah kanan, perempuan belah kiri ke apa ke, boleh lah untuk sekali dua saja untuk release tension pelajar-pelajar ni. Buatlah sekali. Okey, sekarang ni saya screenshot satu gambar untuk you all. Okey, kalau ada soalan saya buka pada ni untuk tanya Cikgu Rohani. Ni saya cuma nak open sajalah. Kita ada 10 orang saja kat sini. Okey. Silakan siapa-siapa nak tanya? Nak tanya data macam mana? Kokok tahu ke penggunaan data? Kuat tak? Dia mungkinlah, saya rasa berat juga kot kan, sebab tadi ada yang tanya, baru teringat balik, ada yang tanya boleh record tak? Boleh record tak? Okey, dalam QMO ataupun dalam gather.town tak boleh record setakat inilah, tapi kita masih boleh merecord menggunakan apps lain lah, sama ada kita guna OBS ataupun kita gunakan apps yang lain tu macam Bandicam, yang mana boleh record lah. Okey, tu je lah. Kalau dia sendiri macam Google Meet tu tak boleh lah, tak boleh record. Okey ke? Tadi ada yang tanya. Terlupa. Ada tadi Syah tanya. Oh. Ni Madam Syah tak ada sofa ni, Madam Syah kesian dia berdiri. Oh ya ke? Duduk bawah sangat kat situ Sekejap saya ambil. Ada duduk kat tepi situ. Sekejap. Sekejap tu Syah, saya keluar. Okey, duduk kat Syah. Lawak betul lah. Tu. Dia duduk tu. Okey, so Syam mana? Syam tak ada?
Ada. Okey, saya serah balik pada Syam lah. Right. Okay, terima kasih kepada kepada semua rakan kelas. Memang menarik. Boleh Suara dia sangat. meriliskan stres lah, meriliskan stres belajar kan, duduk penat-penat. Ni kan, ni dia orang boleh membayangkan lah dia orang macam mana dia orang kat kelas nanti. Okey, dan saya rasa setakat itu untuk sesi santai 30 minit dia jadi sejam. InsyaAllah mungkin ke depan lagi Cikgu Rohani boleh berkongsi lagi kot seandainya features untuk Kumu Space ni ada penambahan add-on. Contohnya macam tadi yang Cik Syah tanya boleh rekod ke tidak, kapasiti boleh tambah ke ataupun pengurusannya macam mana. Mohon minta Cikgu Rohani untuk berkongsi lah dengan kami ni. Dan saya rasa setakat itu saja. Untuk dokumentasi Tuan Ahmad dah screenshot belum? Kalau buka kamera lagi nampak clear. Okey, saya dah ambil gambar tadi, sofa-sofa tadi. Okey, kemudian benda ni dirakam, tengok pada channel Cikgu Rohani. Okey. Nantilah, nanti. Alright, okey. Saya setakat itu saja. Okey, pakai itu. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bye. Terima kasih Kak Ani. Okey, terima Kasih kasih. kawan-kawan. Terima kasih meluangkan masa santai-santai di kafe. Okey, bye-bye semua. Bye, boleh cuba Yang dah cuba tu Okey, nanti bagi insyaAllah. tahu lah. Okey. Terima kasih Puan. Okey, you're welcome. Bye. Link kehadiran dah isi ya.